Baik, al-atfu. Al-atfu. Apa itu al-atfu? Harful atf. Tajuk sebenarnya kat sini adalah harful atf. Huruf ataf. Apa itu huruf ataf? Wal harfu alladhi yarbitu ma ba'dahu bima qablahu wa yufidu ma'nan mu'ayyanan wa yatba'u al-ma'tuf 'alayhi fil i'rab. Huruf ataf itu adalah huruf yang menyambungkan apa yang selepasnya dengan apa yang sebelumnya, dan dia memberi maksud yang tertentu, dan dia mengikut ma'tuf dari segi i'rab. Okay, ada beberapa perkara lah kat sini. Yang pertama sekali, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah, the first one is menghubungkan. Yarbitu, perkataannya adalah menghubungkan. So, apa sahaja bunyi yang menghubungkan, ia adalah huruf ataf. Contohnya, ustaz dan ustazah pergi ke kedai. Dihubungkan siapa? Ustaz dan ustazah. So, huruf dia adalah dan tu. Saya faham? Okey. Apa lagi yang menghubungkan? Ali tidur, kemudian dia bangun. Ali tidur, kemudian dia bangun. So, dia menghubungkan sebelum, iaitu Ali tidur, bangun. So, yang menghubung itu adalah kemudian. Kemudian. So, kemudian juga adalah huruf ataf. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu lah. Tapi kata-kata yang kita nak kemudian, dan ni semua dalam bahasa Arab yang kita nak rancang. Okay, itu nombor satu fungsi dia. Dan dia beri makna yang tertentu. Tak apa. Okey, perkataan yang seterusnya adalah dia ikut ma'tuf wa yatba'ul ma'tuf. Dia ikut ma'tuf alaih dalam i'rab. Okey. So, ma'tuf alaih dekat depan, ma'tuf dekat belakang. Contohnya apa tadi? Ustaz dan ustazah. Ustaz dan ustazah pergi ke kedai. So, ma'tuf alaih adalah ustaz. Ustazah adalah ma'tuf yang ikut. So, ma'tuf yang ustazah tadi, ustazah adalah ma'tuf. Ma'tuf akan ikut ma'tuf alaih yang dekat depan. Ustazah akan ikut ustazah. Dari segi i'rab. Perkataan yang seterusnya adalah i'rab. I'rab ni benda. I'rab adalah baris terakhir di dalam perkataan tu. Sebagai contoh, kalau kita kata al-ustazu, asalnya adalah al-ustazu. Al-ustazu, sampailah kita masuk ke huruf jar ke apa ke, dia jadi baris lainlah. Asalnya ada al-ustaz. So, kalau kita kata al-ustazu wa, tak muat pula. Wa al-ustazah, wal ustazah. Okey. So, tak apa, padam boleh. Sempit. So, kita cuba tengok dekat skrin ni. Okay, let's say Ustaz kata al-ustazu wa al-ustaz. Banyak ni pula rumah dia. Sebentar ya. Wa al-ustazatu, kan? Ustaz dan ustazah kita nak buat ayat, kan? So, bila kita masukkan maktuf, kita masukkan huruf ataf, yang ni adalah maktuf alaih. Maktuf alaih. Yang ni adalah maktuf. Okay. So, maktuf akan ikut maktuf alaih dari segi i'rab. Kita kata tadi, i'rab adalah baris yang terakhir di dalam perkataan tu. So, kalau dia bagi depan, ustazah pun baris depan. So, kalau kita buat ayat tadi, ada fi, kan? Kita belajar huruf jar tadi, fi. So, dia akan, ustaz tak boleh jadi ustazu, dia kena jadi ustazi, kan? So, ustazah pun tak boleh jadi ustazatu, dia kena jadi ustazati. Sebab dia akan ikut. Sebab bila kita masuk je huruf ataf, wa, dia akan ikut. Dia faham, itu maksud apa yang kita kata dia, takrifan yang kedua ni. Yang pertama, dia menghubungkan, dan nombor dua, dia ikut. Sekejap ya, bateri nak habis. Right. Now, apa nak cerita kita ni? Padam belum? So, kita nak tahu ada berapa banyak huruf ataf di dalam bahasa Arab. So, dia bagi kat sini 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10. So, kita lancar je lah 10 ni. Huruf ataf. Yang pertama adalah wa, second au, la, bal, imma, summa, fa, am, hatta, lakin. 10. Ingat kot? Boleh kot? Wa, au, la, bal, imma, summa, fa, am, hatta, lakin.
Ada 10. So apa maksud every huruf ni? Yang pertama wa, di mana yang kita tahu wa juga sebenarnya dalam bahasa Arab ada banyak maksud tuan-tuan. Wa ni banyak maksud dalam bahasa Arab. Ada 20 lebih maksud. Wa sahaja. Boleh wa tu boleh maksud bersama pun boleh. Tapi yang kita masukkan kat sini, wa kat sini maksud dia dan. Dan. So, wa ni maksud dia dan. Okay. Lepas tu au atau. La, tidak. La ni pun, la dalam bahasa Arab ada jangan, ada tidak. So kat sini maksud dia tidak. Ataupun bukan. Tidak pun tak usah, bukan tidak lah, sorry. Bukan. Tidak ni dia macam nanti dia salah faham pula. So yang dua tadi atau. Nombor 3 adalah bukan. Bukan. La ni maksud dia bukan. Kalau kita masukkan bukan ayat tu, itulah la ataf. Okay, bal bahkan. Bahkan. Imma ni sama ada. Sama ada. Ingat tulisannya mungkin tak bernampak sangat. Kena ingat apa yang Ustaz cakap tadi. Summa maksud dia kemudian. Kemudian. Fa pun kemudian. Dua-dua ni maksud kemudian. Summa kemudian. Fa pun maksud dia kemudian. Fa juga ada banyak maksud. Tapi kalau kita masukkan kemudian, dia adalah fa ataf. Okay. Cuma apa beza summa dengan fa ni? Summa ni letter. Fa ni then. Dia faham? Apa beza letter, summa letter, fa then. Apa beza dia? Beza dia adalah letter ni lambat lagi lah. Summa kemudian yang lambat lagi. Tapi kalau fa, then, dia masuk kemudian yang cepat. Boleh faham Okay, maksud dia atau, hatta, sehingga, dan yang terakhir lakin, tetapi, alright. So itu adalah maksud bagi semua huruf ataf. Okay, jadi kita baca je lah contoh ni kat sebelah ni. Dia bagi contoh yuhibbul ibnu, anak suka al-bitir, watermelon, temikai, dan burtukal, oren. Yang pertama sekali dia menghubungkan temikai dengan oren. Tapi bagaimana dia hubungkan? Dia hubungkan dengan wa. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia ikut baris. Baris tu dia ikut. Kalau burtukala al-bitir. Nampak Okay. Yang kedua ni mana huruf ataf dia? Au. Okay. Kurrata. Okay, tengok huruf ataf yang ketiga la, bukan Najaha mujtahidun. Orang yang bersungguh-sungguh itu berjaya. La, bukan kaslan, bukan orang yang malas. Tengok mujtahidun kaslanun. Gitulah. Seterusnya you boleh tengoklah. Tapi apa yang penting kat sini contoh-contoh selain daripada contoh ni, huruf ni lancar dan juga apa maksud dia pun kita tahu. Boleh Okay, now tak mau kita terus tengok latihan. Pada pula. Next, kita tengok latihan. Okay, now nombor 1 dia nak suruh kita tentukan mana satu ma'tuf, mana satu huruf ataf dan mana satu ma'tuf alaih. Ma'tuf kat mana? Belakang. Ustazah tadi ma'tuf. Siapa ma'tuf alaih? Yang depan. Ustaz. Okay. Huruf ataf yang 10 tadi tu. Boleh? So kita try buat nombor 1. Jitu ila suqi wal madrasati mubtasiman. Aku datang ke pasar dan sekolah dalam keadaan senyum. Okay, now kita nak cari apa ni? Apa yang menghubung? First kali kita cari huruf ataf. Baru kita boleh nampak apa yang dia nak sambungkan tu. Mana huruf ataf? Huruf ataf dekat sini adalah wa. Wa ni huruf ataf. Kan hilang tak nampak pula. Wa itu adalah huruf ataf. So bila kita jumpa huruf ataf, kita akan jumpalah yang sebelum dan juga sebelah apa yang nak dihubungkan. So yang dia nak hubungkan, ilah huruf ataf ke? Ilah bukan ilah huruf jar. Tajuk yang sebelum ni. So bukan ilah wa ni. So dia nak hubungkan as-suq, pasar dengan sekolah. Okay. So kita dah tahu dah. So huruf ataf kat sini adalah wa. Suq ni adalah ma'tuf. As-suq adalah ma'tuf yang
Sorry, maktuf pula. Saya terbalik. Ayo. Ngajar pun salah. Maktuf alaih adalah maktuf alaih. Maktuf alaih yang depan. As-suq. As-suq adalah maktuf alaih. Maktuf alaih depan. Ustaz kan kita ingat tadi. Okey, dan maktuf yang belakang iaitu al-madrasah. Itulah jawapannya. Boleh? Pertama sekali cari huruf ataf. Nombor dua, kita tahu maktuf alaih depan, maktuf belakang. Okey? So, samalah mana-mana contoh pun. Kita cari dulu la. La adalah huruf ataf. Ni cari huruf ataf dia mana? Summa. Ni mana huruf ataf dia? Fa. So, boleh letaklah mana satu maktuf dan maktuf alaihnya. Okey? Next, kita tengok latihan yang seterusnya. Yang ni buat teman-teman nak exam ni. Terus buat. Tengok macam mana boleh buat ke tidak. Seterusnya adalah suaikan. Sil ni suaikan di antara alif dan ba. Suaikan mana yang sesuai. Contohnya dia bagi ra'aitu taliba, aku melihat pelajar, tempat kosong al-ustazata fil masjid. Ustazah di masjid. Aku melihat pelajar, tempat kosong ustazah di masjid. Apa yang kita nak hubungkan? Cari salah satu dekat sini. So mana yang sesuai? Aku melihat pelajar dan ustazah. Contoh kita pakai dan. Boleh tak? Okey. So yang sesuai adalah wa. So letaklah wa. So kita silangkan je lah wa dekat sini. Right. Ni wa. Wasal al-mudiru ila al-qa'ah. Pengetua sampai ke dewan kemudian guru kan. Summa kemudian guru. So kita pakai summa. Macam tu ke? Boleh jadi lain. Kita tengok mana kesesuaian dia. Qara'tu riwayah bal majallah. Okay, ayat ni salah ni, patutnya ma qara'tu. Aku tak baca novel tetapi majalah. Tetapi ataupun bahkan kat sini jawapan dia bal. So bal mana? Bal dekat sini. Ja'al abu. Summa yang ni au. Kita tengoklah macam salah ayo Ustaz jawab tadi. Okey. Aturidu syai awil qahwah. Engkau nak teh atau kopi? Atau kat sini. Ya, ada salah ni. Ja'al abu la ja'al ab mabalwa. Macam-macam, maksudnya huruf-huruf ataf ni kadang-kadang jawapan tu yang atas ni boleh jadi yang bawah. Boleh jadi yang bawah ni boleh jadi atas kan. Jadi mungkin ja'al abu, apa yang tak letak lagi? La ummuhu. Okey, la ummuhu boleh. Kalau kamu kata wa ummuhu pun bukan wa ummuhu ni, wa ummu je. Wal ummu katanya. Wal ummu. Okey, tak apalah, ni mungkin ada salah-salah sikit. Tapi kita bila kita faham sampai ataupun kita tengok apa yang nak dihubungkan tu, kita letaklah huruf ataf yang sesuai. Okay, next. Ini penggunaan. Yang pertama tadi kita kenal mana maktuf, mana huruf ataf, mana maktuf alaih, maktuf dia. Okay. Lepas tu sekarang ni kita nak letak dalam ayat, kita pakailah yang paling sesuai. Okay. Imla al-faragh bi hurufil atfil munasib. Isi tempat kosong dengan huruf ataf yang sesuai. Kita tengok dulu. Yajibu alaina an nuti'al aba. Wajib ke atas kita untuk patuh bapa dan emak. Kita wajib patuh emak dan bapa dan emak. Jadi kita boleh letak huruf wa kat sini. Okay. Iqra' al-kitab qira'atan jahriyatan la samitatan. Jawapannya la samitah. Bacalah buku itu secara jelas, bukanlah secara perlahan, secara tak dengar. Okay, dakhala al-muallim al-fasla. Guru masuk ke kelas. Okey, jadi apa yang kita boleh letak? Guru masuk ke kelas, tempat kosong, pelajar berdiri. Kita boleh masuk fa pun boleh ataupun summa pun boleh. Summa, kita katakan kita pakai summa waqafat talib. Waqafat talabah ataupun fa waqafat talabah. Kita pakai fa lah. Sebab fa itu maksud dia lebih dekat kan. Maksudnya cikgu masuk kemudian terus berdiri. Then. Saya kata tadi fa maksud dia then. Letter dengan then. Summa letter, fa then. The teacher enters the class, then the students stand. Macam tu. Then kita pakai then dengan fa. Okay, dal. Akal tu as-sama kata, saya makan ikan
sehingga hatta ra'saha. Mata Abu Bakrin summa, yang ni kita pakai summa. Abu Bakar mati, kemudian Umar pula. Ini adalah ni apa, siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi dan juga Khulafa Ar-Rasyidin, salah seorang khalifah selepas daripada Nabi, tapi dia mengetah 2 tahun. Abu Bakar mengetah 2 tahun, lepas tu dia meninggal dan Umar naik. So Umar mengetah pula 10 tahun, meninggal. So Abu Bakar mati, kemudian Umar mati. So itu menunjukkan lama kita pakai summa. Yang tadi yang terus berdiri ni tadi, yang jim ni kita pakai fa lah. Alright. Padam. Next, tengok latihan apa lagi yang ada. Imla al-Farab ma'tuf alaih dan munasib. Okey. Di sini tempat kosong dengan ma'tuf alaih yang sesuai. Ma'tuf alaih ni apa? Ma'tuf alaih yang balik ni dengan ma'tuf ni. Yang diikut dengan diikut ke atasnya. Saya rasa ni salah ni ma'tuf ni. Isi tempat kosong dengan maktuf yang sesuai. Okey. So dia kata qama syukri, syukri berdiri dan siapa? Syukri berdiri dan kita boleh buat jelah Ali. Ali. Qama syukri wa Ali. Dakhala Hafiz thumma dakhala Hafizun, Hafiz masuk, kemudian siapa masuk? Kemudian kita katakanlah kita bawa nama Muhammad. Senangnya, jadi kita hanya tengok kat sini. Kita tengok apa yang sesuai untuk kita gantikan dekat sini. Kalau dia ataf kat Hafiz, kita letak je lah siapa-siapa nak. Kalau nama next ni pun tak nama sesuai. Okay, tapi kalau jim, laisa nuril akmal, laisa nur akmal, bukanlah nur akmal itu qari'an, pembaca. Lakin, tetapi dia adalah katiban, penulis. Contoh bagi samalah, qari'an, katiban. Okay. Kalau penulis, lawan dia katiban. Yang ni Muhammad Muhammad. Tak nampak pula apa benda aku tulis ni. Muhammad. Okay, katiban. Dal qara'tal Qur'ana, engkau baca Quran atau al-majallah. Kita nak atafkan itu bagi ada setara lah. Engkau baca Quran atau majallah. Ada soal. Raja'a Aznan ilal bait lailan. Aznan pulang ke rumah lailan. Bukan pulang ke rumah malam, bukan siang, naharan. Okey, kawan. Okay, jadi kita boleh letak maktuf di belakangnya. Ustaz dah confuse ni. Maktuf alaih ni. Sekejap aku kena kita tengok, kita Google jap. Maktuf alaih ke? Lupa lah. Excuse me. Bagi Ustaz masa sekejap Baik, Ustaz betul lah apa yang Ustaz katakan tadi. Maknanya yang maktuf dan maktuf alaih ni, yang ni maksudnya soalan ni yang salah. Dia sepatutnya isi tempat kosong dengan maktuf saja. Betul lah. Maktuf yang belakang, maktuf alaih yang depan. So ingat balik tadi, maktuf alaih ustaz, maktuf ustazah kan. Contoh yang pertama tadi. So betul lah tu, maktuf dan maktuf alaih. So buku ni salah sikit lah. So tak apa, kita next, kita sambung dengan apa lagi latihan yang kita ada. Kawin jumlatan bistiqdami harf. Okey, soalan ini agak susah. Okey, ini mungkin ada juga dalam bentuk peperiksaan juga ni. Maknanya dia minta buat ayat menggunakan huruf ataf yang diberikan. Dia bagi satu huruf ataf buat ayat. Kan? Tapi ayat dia dah atas ni. Dia bagi imma, cuma imma tak ada pula dalam contoh ni. Tapi ada dalam contoh atas. Imma maksud dia apa tadi? Imma sama ada sama ada kat sini. Kamu akan sausafir. Saya akan bermusafir ke kampung sama ada siang, sama ada malam atau pagi. Jadi kita pakai imma laila wa imma sabah. Yang buat ayat yang lengkap. So kalau kita kata saya nak tidur sama ada dalam kereta atau dalam rumah. Buat ayat tu kan. Anamu imma fil baiti wa imma
Wa imma fil sayyarah. Kita boleh je buat ayat macam tu. Imma sama ada. So yang ni kalau tak mampu nak buat ayat tu, tapi boleh kot. Boleh lah. Cuma kita perlu tahulah beberapa perkataan lah. Kita tahu nak pergi ke, saya mahu pergi ke kedai atau ke supermarket. Jadi kita hanya tukar je lah. Pergi azhabu, ila kedai dukan. Supermarket apa? Al-mahallah. Al-mahallah tijariyah. Al-mahallat tijariyah. Ada dalam tajuk buku ni pun. Azhabu imma ila ad-dukan wa imma ila al-mahallat tijariyah. Okay, boleh? Okay. Itulah contoh-contoh yang lain. Imma, bal, summa, am, hatta, fa. Yang ni juga kita boleh ambil ayat atas ataupun kita cuba buat ayat sendiri. Alright. So yang tu sajalah berkenaan dengan huruf ataupun harful atfi. Ada 10 huruf dan bagaimana nak gunakan dia. Lepas tu dia ikut pula baris dan yang terakhir dia bagaimana kita nak buat ayat. Kalau diberi huruf ataf itu secara dia bagi macam tu je kan. Macam mana? Secara raw dia bagi wa. Buat ayat wa. Saya pergi ke masjid dengan saya pergi ke masjid. Saya dan Ali pergi ke masjid. Ana wa Ali ataupun azhabu ataupun zahaba Muhammad wa Ali ila al-masjid. Muhammad dan Ali pergi ke masjid. Buat macam tu. Right. Wallahu a'lam. Tajuk yang kita jumpa tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.